Adakah kamu pernah mengalami stres? Pernah, cikgu, kerana saya sering dibuli dengan kawan saya. Ada, cikgu, kerana saya berbeza pendapat dengan ibu saya. Stresnya. Saya pula sering dipandang serong oleh jiran kerana bermain futsal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, sebentar tadi kita telah melihat sebelah sedikit klip video pendek mengenai konflik dan stres. Dan tajuk kita berkaitan dengan video tersebut iaitu kemahiran pengurusan mental dan emosi, konflik dan stres. Ada beberapa orang murid, cikgu menanyakan soalan mengenai apakah mereka pernah mengalami masalah-masalah yang berada di sekolah dan sebagainya. Okey, video tersebut telah menerangkan setiap pelajar mempunyai masalah-masalah yang tersendiri dan mereka mungkin mengalami konflik dan stres. Untuk mengetahui yang lebih lanjut, jom cikgu terangkan. Okey, ini adalah standard pembelajaran yang akan kita belajar pada hari ini. Yang pertama adalah menyatakan pelbagai situasi konflik dan situasi stres. Dan yang kedua adalah menilai kesan konflik dan kesan stres terhadap kesihatan diri dan keluarga. Okey, kamu juga boleh merujuk di dalam buku teks kamu. Buku teks kamu, muka surat 158. Kamu juga boleh merujuk buku teks kamu. Okey, cikgu akan teruskan. Sebelum itu kita perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan konflik. Okey, konflik ini bermaksud situasi seseorang yang mempunyai persepsi bahawa pihak lain cuba untuk menentang dan melakukan perbuatan yang merosakkan pihak lain. Dalam bahasa mudahnya, konflik ini adalah perselisihan ataupun pertelingkahan. Sebagai contoh, kita ada pendapat kita sendiri dan kawan kita ada pendapat kawan kita sendiri dan kita bagi pendapat kita, kawan kita bagi pendapat kita. Mungkin kita tidak ada pendapat yang sama dan daripada situ boleh menimbulkan perselisihan ataupun pertelingkahan. Okey, yang seterusnya adalah stres. Apakah yang dimaksudkan dengan stres? Stres ini adalah keadaan di mana wujudnya ketidaksesuaian antara situasi yang diinginkan dengan keadaan sebenar. Keadaan resah, cemas, tegang akibat tekanan mental ataupun fizikal. Okey, stres ini akan wujud sekiranya kita mengalami resah dan sebagainya. Dan kadang-kadang pendapat-pendapat kita yang tidak diterima juga akan menimbulkan stres juga. Okey, seterusnya kita akan masuk kesan konflik dan stres ini terhadap kesihatan diri. Yang pertama, emosi menjadi tidak stabil dan tidak mampu untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah kecewa serta cepat naik marah dan marah. Yang ketiga adalah rasa letih sepanjang masa. Yang keempat, sukar fokus terhadap pekerjaan yang dilakukan. Yang kelima, mudah risau walaupun terhadap perkara kecil. Yang keenam, sering berasa cemas. Dan yang terakhir adalah sering berimajinasi perkara buruk yang akan berlaku. Okey, kesan konflik dan stres terhadap keluarga pula. Macam mana? Okey, kesan stres dan konflik terhadap keluarga adalah hubungan kekeluargaan akan menjadi renggang, berasa tersisih dan tidak disayangi, kurang berlaku komunikasi yang mesra dan tiada gurau sanda dalam keluarga, mudah merajuk, memasang muka dan iri hati di antara adik-beradik, dan yang terakhir adalah tingkah laku anak-anak yang liar, suka bergaduh dan mempunyai masalah disiplin. Ini adalah kesan-kesan apabila konflik dan stres berlaku terhadap diri kita. Okey, macam manakah langkah-langkah untuk kita sendiri menangani stres? Yang pertama adalah kita boleh merujuk masalah kita kepada kaunselor, guru ataupun ibu bapa. Namun demikian, kebanyakan pelajar apabila mereka mengalami masalah, mereka stres dan sebagainya, mereka suka untuk mengambil jalan sendiri.
Namun nasihat cikgu adalah kamu perlulah merujuk kepada orang yang lebih berpengetahuan seperti kaunselor sekolah, guru sekolah ataupun ibu bapa. Walau bagaimanapun, kadang-kadang pelajar ataupun kamu semua kadang-kadang takut dengan ibu bapa kamu takut untuk berkongsi masalah dan sebagainya. Kamu perlulah berkongsi dengan kaunselor sekolah ataupun guru supaya kamu tidak menanggung stres ataupun masalah itu seorang diri. Kerana setiap masalah yang kita hadapi mempunyai jalan penyelesaian. Okey, yang seterusnya adalah berehat dengan secukupnya. Jika kita berasa stres dan penat, kita perlulah berehat secukupnya. Bukan kita tidur sepanjang hari, kita berehat, kita baring dan kita relaxkan fikiran kita. Dan seterusnya adalah mempunyai hobi yang mendatangkan ketenangan. Okey, setiap individu mempunyai hobi masing-masing. Langkah-langkah yang boleh kita gunakan sebagai contoh, suka membaca novel dan sebagainya. Mungkin perkara-perkara yang kamu suka itu boleh menangani stres kamu, ataupun bermain video game dan sebagainya, tengok movie. Perkara ini mampu untuk mengurangkan stres kamu. Yang keempat adalah mendapatkan rawatan pakar seperti yang cikgu cakapkan tadi. Kita boleh rujuk kaunselor ataupun doktor-doktor dan melakukan aktiviti sukan dan redah sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Okey, aktiviti sukan ni ataupun aktiviti redah ni mampu untuk meningkatkan kesihatan tubuh badan kita serta dapat menghilangkan stres. Walaupun masalah itu belum diselesaikan, namun dengan melakukan aktiviti-aktiviti sukan ataupun aktiviti-aktiviti yang mendatangkan ketenangan seperti membuat hobi kamu sendiri, mungkin akan mengurangkan sedikit rasa stres kamu dan selepas itu mungkin kamu akan mencari sesiapa sahaja yang mungkin dapat menyelesaikan masalah kamu. Okey, yang seterusnya adalah langkah-langkah menangani konflik lebih kurang sama dengan menangani stres, bincang dengan ibu bapa, sahabat ataupun kaunselor. Namun untuk berbincang dengan sahabat ni kita perlulah memilih sahabat yang baik, bukan sahabat yang mengajak kita ke arah yang lebih negatif. Jika kita ada masalah, kawan kita ajak kita pergi membuat perkara-perkara negatif seperti penyalahgunaan dadah dan sebagainya, itu adalah perkara negatif dan kita tidak patut untuk melakukan perkara seperti itu. Maka kita perlulah cari seorang sahabat yang mengarahkan kita ke arah yang positif. Dan seterusnya adalah bincang untuk selesaikan masalah, bersikap toleransi terhadap sesuatu isu. Seperti cikgu sebutkan tadi, apabila kita mempunyai pendapat sendiri, apabila kita melontarkan pendapat, namun kawan kita tidak menerima pendapat kita perlulah bersikap toleransi ataupun berfikiran terbuka. Tidak semua orang mempunyai pendapat yang sama dan banyakkan bersabar. Sebab itu apabila kita berbincang ataupun kita mempunyai masalah dengan rakan-rakan, kita perlulah menerima pendapat rakan-rakan kita dengan fikiran yang terbuka. Dan seterusnya adalah didik diri untuk terima hakikat terhadap sesuatu kejadian yang berlaku. Okey, ini adalah cara yang salah seperti cikgu sebutkan tadi. Cara-cara yang salah seperti penyalahgunaan dadah, sengaja cederakan diri ataupun ambil ubat tanpa arahan doktor. Kebanyakan pelajar-pelajar sekarang suka untuk melakukan perkara-perkara ini dengan cara memikir jalan yang singkat. Namun jalan-jalan singkat ini adalah jalan yang akan mendatangkan mudarat kepada kamu semua. Sebagai contoh, penyalahgunaan dadah akan menyebabkan diri kita merosakkan tubuh badan kita, sengaja cederakan diri akan merosakkan tubuh badan kita, dan ambil ubat tanpa arahan doktor pun akan merosakkan dalaman diri kita. Dan cikgu ingin memberitahu kepada kamu semua, apabila kamu mempunyai masalah dengan rakan-rakan, sama ada rakan kelas ataupun sebagainya, kamu perlulah berbincang terlebih dahulu bagaimanakah caranya untuk menyelesaikan masalah. Bukannya kita bergaduh dan sebagainya, itu akan menambahkan lagi masalah kamu. Kalau kamu bergaduh di sekolah dan sebagainya ataupun bergaduh di luar sekolah,
ia akan menimbulkan kes-kes polis dan sebagainya. Jika kamu mengambil langkah untuk berbincang, melakukan perbincangan dengan secara lebih terbuka, mungkin kamu akan mendapat perdamaian dan seterusnya kamu boleh hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Itu saja daripada cikgu. Cikgu harap kamu semua faham mengenai tajuk pada hari ini, iaitu pengurusan mental dan emosi, konflik dan stres. Kita jumpa pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih semua.